Kesombongan warga Malaysia ejek Indonesia, katanya Konoha itu kekurangan gas. Malaysia beras banyak. Malaysia itu maju tidak seperti Indonesia. Kenapa kekurangan di Malaysia selalu ditutup-tutupi dari mulai warganya sampai pejabat parlemennya? Namun faktanya ada seorang warga Malaysia yang mendatangi keluarga yang tidak mampu sampai tempat tinggalnya pun tak layak untuk dihuni dan diberi bantuan oleh warga tersebut. Namun kenapa warga, media, dan pejabat Malaysianya pun selalu menutupi hal yang seperti ini? Sampai bilang susah mencari orang tidak mampu di Malaysia dan membandingkannya dengan orang Indonesia. Kericuhan di parlemen Malaysia pun kembali terjadi tentang kekurangan beras tempatan. Namun yang lucunya, antar anggota saling berbeda pendapat, yang katanya beras di Malaysia mengalami kemajuan. Namun saat anggota lainnya menyanggah dan ingin berbicara fakta tentang kekurangan beras di Malaysia, tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Dan jika bicara pun, mic-nya dimatikan, sampai diancam dan diusir keluar. Apakah takut fakta tersebut ketahuan oleh warga Indonesia? Mari kita simak beberapa video berikut. Kau biar betul kita orang Malaysia berbau beras. Kita padi berlambak-lambak lah weh. Orang Indonesia je yang macam korang je yang berbau beras. La ilaha illallah. Gas kecil pakai. Konoha. Tak cukup lagi bahan kau. Kita gas habis. Halo. Gas habis 14 kilo. Hantar depan rumah. Tak payah beratur panjang-panjang. Tengah panas. Very hot. Panasnya. Gas kecil. Tolonglah. Malaysia maju lah weh. Racun mal berjemal, upah mal, semua mal. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Jadi apa yang diucapkan oleh si Aisar Khalid ini sangat benar ya. Betul sekali. Miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama ya. Semiskin-miskinnya rakyat Malaysia ya, tak macam di Indonesia ya. Di Malaysia miskin mereka masih layak, masih bisa hidup layak lah. Kak, ada berapa orang Kak? 9? Berapa orang sini? Semua ada sini? Berapa lama tadi sini Kak? 2 tahun tu? 1 tahun lebih. Macam air Kak? Ada pipe lah Kak? Air kami dari bukit saja. Air dari bukit. Yang bungsu berapa tahun Kak? 2 tahun lebih. Ini. Sini tidur semua sini Kak? Tidur, belajar. Kalau hujan nak masuk air Kak? Ada yang bocor-bocor Kak? Ada tu. Tu ada Kak? Bocor tu kan? Jadi kalau tidur Kak, kalau hujan kena air Kak? Ya. Biasa tidur sini Kak semua Kak? Berapa lama Kak bocor sini? Lama sudah? Ada bertahun juga. Kami pergi apply kejap Kak. Kami entus antas barang sini Kak. Berapa semua Kak? Betul? Cash ya? Ya. Berapa Kak? Ya bos. Tanya. Kenapa? Dah jauh ya? 9. Ini kah? 1 kan bro? 4 lelaki dan 1 lagi kan? Nah, apa terbang? Yang bersatu, ya, apa yang kita masih beli? Buku. Laut di sana. Mana mau apa ni Kak? Di bawah sini yang kena air hujan belum? Sampai sini ya Kak? Sorry kalau lambat sikit.
Ni orang baik tak di dalam? Habis tu lah, kesian juga kalau kakak sama anak tidur macam tu. Pasal hujan, kena air. Macam beli rendah 150 kakak bilang sebulan. Oh, itu memang tetap soal kakak? Oh, dia tak. Siapa? Kakak mau mana tu? Ni? Oh, ni? Siapa punya? Jadi. Ni ada lensa. Ni kakaknya. Pergilah ada botol air, pensel, pen semua. Terima kasih. Sama-sama. Tu kapal-kapal. Atau jadi jual terbang nanti kan? Ni boleh musuhan tak? Oh, 2 tahun. Terima kasih lah kak. Sorry kak kalau ganggu hari minggu melihat ke apa. Sorry lah kak kalau ada kekurangan ke apa. Wah kakak pun terus ni lah. Terus kuatkan kak. Untuk anak-anak. Bukan senang kan kakak? Kan? Senang boleh agak ramai semua orang anak kan? Ujian kan kakak kan? Kenapa yang penting kakak dapat sama anak kan? Anak besar pemata kakak. Ada orang enggak kaya semua ada harta, kereta besar, rumah besar tapi anaknya sama-sama kan? Udah ya bagi kakak kan? Ya. Lah ada orang ukur kebahagiaan itu daripada harta, ringgit tapi sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya kakak. Dapat sama anak membesar pemata, dorong pula bantu kakak kan? Bantu orang susah pula nanti. Syukuri dapat jumpa kakak hari ini. Ya. Ya. Masih kami minta kakak ni lah, doakan kami supaya kami membantu di dalam lagi yang susah. Enggak? Kan? Doakan abangnya. Nah, itulah bila kakak begitu kakak tidur tu rasanya lah rasa bersalah. Habis saya tidur di rumah desa kakak. Ya kakak tidur sini sama anak. Nah, hujan lagi masuk air. Kan ya ada sikit yang kakak. Ya masih kak. Ya masih kak. Ya masih kak. Ya. Dan saya ingin membawa Dewan ini kepada tema utama perbahasan iaitu kekurangan beras putih tempatan di pasaran yang menimbulkan keresahan bukan sahaja di kalangan rakyat tetapi juga di kalangan pemimpin. Walaupun kita lihat nisbah sara diri ya hanya sekitar 38%, tapi bekalan BPT masih mencukupi. Itu sedekat yang lalu. Tapi kalau sekarang kita lihat SSR yang lebih tinggi, mengapa kita masih menghadapi masalah kekurangan BPT di pasaran? Saya mohon penjelasan dari pihak kementerian. Mungkin kebanyakan elemen dalam isu ini masih dalam siasatan dan perbincangan. Namun demi meredakan kebimbangan rakyat, saya mohon satu garis masa daripada pihak kementerian agar dapat meredakan keresahan daripada pesawah-pesawah ini. Silakan Yang Berhormat Buluran. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Apabila dibentangkan penjelasan Menteri hari ini, kita jangkakan ia akan menyelesaikan 2 perkara utama dalam isu beras putih, dalam isu industri padi beras negara ini. Pertama, kehilangan beras putih tempatan. Kedua, soal kebajikan pesawah. Sepatutnya ditangani dalam penjelasan Menteri, tetapi kedua-dua perkara ini tidak ditangani melalui penjelasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Terima kasih. Setujukah Buluran? Yang Berhormat diberi. Duduk Berhormat, nanti masa dia pun saya bagi ekstra 3 minit. Jadi sebentar lagi. Ini minta dengan yang pembahas-pembahas yang lain. Dia bagi dah. Duduk dulu. Ya. Saya pesan padi. Saya panggil pembahas yang berikutnya. Saya mempersilakan Yang Berhormat Calam. Nak masuk menjelah dibenarkan tempoh tu, okey lah. Kerajaan tidak membela pesawah. Kerajaan tidak prihatin. Apa yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri tadi sudah cukup bagi saya menunjukkan bahawa kerajaan sejak daripada dulu lagi telah pun berusaha untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi ini dan juga membela rakyat. Ini tidak dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini yang bising, yang menuntut supaya pesawah dibela. Apakah ini bukan suatu pembelaan kepada pesawah? Sebab itu Kami tak minta lagi. Duduk. Yang Berhormat, saya ingatkan peraturan 37, 44 tu ada. Walaupun Yang Berhormat duduk, saya boleh halau keluar. Ya, ingat. Jangan sebentar Yang Berhormat. Jangan nanti saya nak ingatkan. Ya. Saya nampak rekod ada. Kalau terjerit walaupun duduk, saya boleh halau keluar. I am strict on that. Alright. Okey, teruskan Yang Berhormat. Datuk Yang Bertua, saya nak bagi tahu bahawa duduk tak ada. Saya nak Buah putih masih ada atau belum? Masih. Selamat. Syarat. bermakna Syarat. Kita sikit. Sebab apa? Skincare baru. Kalau apa-apa ni di kawasan pertanian negeri Kedah ni dah lama.
Dia ada kelebok lah apa semua, dia perlu reproses balik. Jadi jangan banding di segi pendapatan, cost production tu dengan cost harvest, semua tu dah beza lah banding dengan Skincan. Ya Muhammad, yang Muhammad Calan tak bagi laluan. Kalau laluan saya bagi, lain masalah. Teruskan. Kenapa Skincan lebih maju? Calan. Sepatutnya Skincan, Sungai Besar, ya, ini belajar daripada di sana. Saya bukan nak mengecilkan ya rakan-rakan kita pesawah di Kedah. Tetapi apa yang ingin dilakukan oleh kementerian, saya nak benang. Saya tahu. Saya buat benang daripada kecil sampai besar. Ya Muhammad, amaran pertama. Kalau saya jatuhkan ni minimal 7 hari. Okey, duduk. Teruskan. Sampai di sini informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.